Belia kita tidak yakin, tidak bangga, tidak cinta akan Islam. Mereka tidak yakin akan Al-Quran. Mereka tidak yakin bahawa utusan Allah SAW adalah sebaik-baik contoh teladan. Tiada yang lebih layak dikasihi. Tiada yang lebih layak dicontohi. Tidak ada. Bagaimana kita hendak atasi krisis keimanan ini? Bercakap soal masalah memang senang. Tapi susah pula kita nak bercerita tentang jalan penyelesaian. Sangat susah. Dan saya tidak mahu mengaku bahawa saya mempunyai semua jawapannya dan juga jawapan yang paling tepat. Tetapi saya ada beberapa idea dan saya nak kongsi idea ini. Antaranya ialah kita harus pupuk budaya keagamaan melalui persahabatan yang kukuh. Identiti itu sendiri berkait rapat dengan orang yang kita bergaul. Dengan siapa yang kerap anda luangkan masa bersama dan identiti siapa kamu kaitkan diri anda dengan. Apabila kita kerap menghadapi komputer, kita mula akan menyerap beberapa kualiti maklumat yang dibaca dan juga yang ditonton. Semua itu akan mula serap masuk ke dalam fikiran kita. Jika orang yang kita bergaul jenis yang selalu belajar tentang Islam, kita pun pasti akan terikut. Jika mereka selalu bermain basketball, kita akan terikut ada habit bermain juga. Jika mereka pula suka tengok wayang, kita pun akan pasti mau pergi sama juga. Persekitaran anda mempunyai kesan kepada anda. Orang yang kita sering bergaul dengan akan dapat mempengaruhi kita. Komuniti Islam bermula daripada peringkat keluarga sehinggalah kepada peringkat komuniti. Sebenarnya, kita harus berkempen bagi memastikan agar anak-anak kecil dikelilingi teladan yang baik daripada anak-anak yang lebih dewasa. Sama seperti konsep adik, abang, kakak. Jadi, apabila anak gadis kita yang berumur 12 hingga 14 tahun semakin besar, ada daripada anak gadis Muslim yang lebih matang dan dewasa dalam komuniti yang berumur 17 hingga 19 tahun, mereka akan masuk college berpegang teguh kepada agama dan belajar tentang agama. Mereka ini sebenarnya adalah sebagai teladan tanpa disedari. Dan anak-anak yang lebih muda perlu bergaul dengan yang mereka yang dewasa dan matang ini. Ini amat penting agar ada teladan yang teguh dari segi agama yang mereka boleh ikuti. Dan akan timbul keinginan untuk menjadi seperti mereka. Hal ini sangat penting. Sama juga bagi yang lelaki. Pada usia mereka masih muda, biasanya kita biar kanak-kanak sesama mereka dan anak-anak yang lebih dewasa pun sesama mereka dan ini terbukti tidak berkesan. Perlu ada sesuatu seperti bimbingan mentor pada tahap komuniti. Supaya kanak-kanak lelaki dapat bergaul dengan anak-anak lelaki yang lebih dewasa, terutamanya yang matang dalam agama. Walaupun tidak ramai, Masya Allah jumlah mereka yang ada sudah mencukupi. Sudah cukup jumlah mereka yang matang dan mereka ingin belajar lebih mendalam. Mereka juga teladan yang baik kerana mereka muda, bertenaga, sihat, ada rupa. Mereka boleh buat banyak benda lain dalam hidup tetapi pilih untuk mematuhi Islam. Itu sendiri besar ertinya dan melayakkan mereka sebagai teladan. Walaupun mereka ini tak pernah pegang mikrofon dan bersyarah pun tak mengapa. Mereka masih layak. Kita perlu meletakkan mereka pada kedudukan teladan itu. Cara ini akan beri dua kesan. Satu, kanak-kanak ada contoh teladan yang boleh diikuti. Dua, wujud rasa tanggungjawab dalam kalangan anak-anak yang lebih dewasa. Mereka akan sedar bahawa ada mata-mata yang memerhatikan mereka. Mereka perlu capai standard lebih tinggi kerana merekalah penanda standard kepada yang lain. Maka, akan timbul rasa tanggungjawab. Bimbingan mentor sebegini harus bermula apabila sesebuah keluarga yang memulakannya dan memanfaatkan komuniti sebagai tempat yang boleh dilaksanakan bimbingan sedemikian.